Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarrati alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin lisanuhu fasihah wa riquhu shifa'un wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata kepada temannya, marilah kita bertaruh, maka ia haruslah bersedekah. Apakah maksudnya? Kalaulah seseorang itu berkata pada temannya, dia kata mari kita bertaruh. Bertaruh di situ bermain. Bertaruh itu bermain. Mari kita bertaruh, katanya kita belum berlari. Maka kalau sekadar bertaruh, siapa awal, siapa yang sampai dulu, siapa yang sampai kemudian, tidak ada apa-apa bayaran ataupun apa-apa yang berbentuk imbuhan, maka dia kena bersedekah menghapuskan dosa dia tadi ataupun dikira dia orang yang lalai. Maknanya menyibukkan diri dengan permainan adalah dilarang kerana ia boleh melalaikan. Maka dengan sebab itu haruslah ia bersedekah untuk menghapuskan ataupun mendapatkan pahala menghapuskan kelalaian yang ada pada dirinya. Tetapi kalau dia kata mari kita bertaruh, siapa menang perlu bayar duit, maka dia harus bertaubat. Kerana ia telah melakukan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali membahaskan tentang kelalaian kita dalam mengerjakan amal ibadat, dan di antara yang menyebabkan kelalaian itu adalah permainan. Maka dikatakan bahawa Al-Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis bahawa sesiapa yang bermain dadu, ada buah dadu itu, maka ia seakan-akan melumuri tangannya dengan daging dan darah khinzir. Apa maksudnya? Maksudnya bila mana seseorang tu bermain dadu, tak kira dadu itu maknanya apa-apa bentuk dam contohnya, ataupun bentuk pemain dadu yang boleh menyebabkan dia lalai dalam mengerjakan solat. Dia seperti melumurkan tangannya dengan daging dan darah khinzir, menunjukkan bahawa permainan yang kita main ini walaupun bermain biasa saja, tetapi boleh membawa kepada dosa, kerana ia membawa kepada bentuk kelalaian. Maka begitulah juga dengan orang yang main down troop. Dia main saja, saya tak taruh apa-apa pun, tidak taruh apa-apa pun, hanya sekadar main. Ya. Maka ulama-ulama sufi mengira orang ini telah berada di dalam kelalaian. Dan ketika mana dia bermain perkara itu, bagaimana dengan solatnya? Oh, dia sembahyang lewat. Itu kalau sembahyang. Dah kalau tak sembahyang, maka kalau tidak sembahyang, dia seumpama dia pegang khinzir, haram hukum dia. Dan dia lomorkan tangan dia dengan khinzir, dan dia lomorkan darah khinzir pada tubuhnya. Maka itu gambarannya hadis riwayat daripada Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud. Maka dengan sebab itu kita elakkan, janganlah permainan itu boleh membawa kelalaian. Permainan yang mendatangkan tubuh badan yang sihat itu bagus, kerana pepatah Arab mengatakan aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sejahtera duduk pada tubuh badan yang sihat. Maka kita beriadah
Beriadah ini untuk mendatangkan kesihatan, untuk kita beribadat supaya akal kita pun cergas, maka itu tidak mengapa. Maka seafdal-afdal permainan itu adalah memanah. Maka Nabi menyatakan sesungguhnya inna ramya quwwatun, sesungguhnya memanah itu ada kekuatan, diulang 3 kali. Memanah ada kekuatan, memanah ada kekuatan, memanah ada kekuatan, diulang 3 kali. Memanah itu ada kekuatan. Apa maksudnya? Siapa yang memanah ada 3 kekuatan. Yang pertama, kekuatan tubuh badannya. Tubuh badannya sehat, dan tenaganya kuat. Dia berbeza dengan orang angkat berat. Orang angkat berat tubuh dia mungkin nampak besar, tetapi Nabi kata kekuatan memanah ini sebenarnya lebih kuat. Lebih kuat, tubuh dia lebih kemas. Itu kekuatan kesihatan. Yang kedua, kekuatan akal. Siapa yang memanah ada kekuatan akal, maka memanah itu satu ibadah ataupun merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kekuatan pada memanah itu adalah kekuatan rohani. Kerana memanah mengajar kita akan tumpuan. Di dalam sembahyang untuk mendapat khusyuk perlu penumpuan. Maka orang yang memanah kekhusyukan dia lebih kuat, lebih banyak dibanding orang yang tidak memanah. Dan bila mana saja memanah mengajar hati kita. Sebab itu sesiapa yang rasa dia hebat dalam memanah, maka panahan dia akan tersasar. Begitu. Imam Asy-Syafi'i orang yang mahir memanah. Kata tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah, beliau ada menceritakan ketika mana Imam Syafi'i memanah tepat pada sasaran tengah-tengah. Lalu Imam Syafi'i boleh memanah atas panahan. Panah tu kena pula sekali lagi kena atas panah. Panah yang pertama terbelah. Kemudian dia memanah dalam keadaan mensasarkan panah itu, tidak kena pada sasaran. Lalu orang merasa hairan. Dia mengatakan ketika mana dia memanah, dia merasa dirinya hebat ketika itu. Maka dia panah pun lari supaya nak hilangkan perasaan itu. Maka memanah ada tiga kekuatan. Maka nak riadah macam itu boleh, tidak ada masalah. Memanah lain pada memanah berkuda, itu juga sunnah Nabi. Berenang itu juga sunnah Nabi. Sesiapa yang mengeluarkan peluh dengan sunnah Nabi, berkuda, setiap langkah kuda dapat pahala. Setiap lepahan daripada anak panah itu, setiap panahan itu mendapat pahala. Itu pentingnya, maknanya. Maka yang dilarang jangan kamu main dadu contohnya. Itu larangan main dadu itu melibatkan solat. Sampai membawa pada solat. Dah kalau solat tak ada apa-apa, dia kena sedekah. Kerana apa? Kerana nak datangkan pahala yang dia sia-sia tadi. Maknanya kalau orang bersukan, dia bersukan tetapi sukan yang tidak mendatangkan sunnah ataupun maknanya yang boleh kalau lama-lama boleh lalai, tapi sampai masa dia ini pun pergi sembahyang, alhamdulillah bagus, tapi harus sebaiknya mana dia bersedekah. Kerana apa? Kerana masa bersukan itu kadang-kadang menjadi sia-sia. Sedekah menampung pahala yang sia-sia, masa yang sia-sia tadi. Ini diajar, ini yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. Maka di sini mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang bermain dadu lalu dia mendirikan solat, ia seperti orang yang berwuduk dengan nanah ataupun darah khinzir lalu mendirikan solat, solatnya tidak akan diterima. Apa maksudnya? Mana-mana orang yang sibuk dengan sukan, lalu sukan itu melalaikan dia akan solat. Dah dia solat, ya dia solat, boleh jadi dia solat lewat waktu, nak habis dah barulah sembahyang. Maknanya nak kalau main petang-petang nak habis isyak baru sembahyang garis, itu mujuh hak sembahyang.
Selagi mana tu azan lagi tu tak berhenti. Cuba bayangkan bila orang azan barulah berhenti. Takkan sembahyang lalu dengan peluh-peluh. Rehat-rehat dulu, minum-minum air dulu, sembang-sembang sikit biar peluh hilang. Lepas tu mandi pula. Dah pukul berapa sembahyang maghrib? Nak masuk isyak baru sembahyang. Kata ulama, allazina yuakhirunaha an waqtiha. Orang-orang yang mendapat kemukaan orang yang sembahyang itu, orang sembahyang tetapi dia mendapat kemukaan, allazina yuakhirunaha an waqtiha. Orang yang melewat-lewatkan solat. Dan Allah berfirman, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Sesungguhnya akan ada satu kelompok, satu golongan, satu keturunan yang kemudian nanti mereka itu adha'us salah, melengah-lengahkan sembahyang, wattaba'us syahawat, mengikut hawa nafsu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan melengah-lengahkan sembahyang di situ adalah mengakhir-akhirkan waktu solat. Kecuali walau dia sibuk bersukan pun dia sembahyang khusyuk. Oh, payah dah nak cari. Kalau saya main sukan pun, kalau saya sembahyang khusyuk, tak sedar apa berlaku kiri kanan. Oh, tak apa lah gitu. Tapi ghalibnya kalau dah bersukan itu boleh membawa pada lalai. Dan ghalibnya itu membawa kepada sembahyang lewat. Dan biasa juga kadang-kadang kerana sukan orang tidak mengerjakan solat. Orang tidak mengerjakan solat, jaga-jaga. Mungkin dia melihat sukan, ada sukan di sana, dia pun pergi ramai-ramai. Allah, ramai-ramai berpuluh ribu tu, ramai mana ada mayat garik? Ramai mana ada semayang maghrib? Ramai mana? Maknanya ada semayang isyak, ada semayang isyak, semayang isyak, maghrib lagi. Ada yang asar siapa dah. Sukan itu lepas isyak, asar ada dah. Kenapa duduk di stadium awal-awal? Berzikir. Betul ke berzikir? Tidak, melalaikan sahaja. Masya Allah. Maka kalau boleh kita jagalah. Jangan kita rugikan masa kita dengan perkara yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, min husni islami mar'i tawkuhu ma la ya'nihi. Daripada keelokan orang Islam itu, nak tengok orang Islam itu elok, comel, taukuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Maka suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di hadapan kelompok orang yang sedang bermain dadu ataupun yang sedang bermain-main. Lalu baginda bersabda, hati-hati, mereka telah dilalaikan, katanya Rasulullah. Hati-hati, mu tengok orang tu, hati-hati, mereka itu telah dilalaikan. Tangan-tangan mereka disibukkan. Kalau tangan disibuk dengan permainan, lisan-lisan mereka jadi tidak berguna. Ini kata Rasulullah. Mereka tu tangan mereka disibukkan, itu mereka sedang bermain. Hati-hati, mereka itu lalai. Tangan-tangan mereka disibukkan dengan permainan. Perkataan mereka sia-sia. Kalau orang bersukan kadang-kadang cakap besar. Tak lari daripada sukan tu cakap besar. Kadang-kadang meremeh-remehkan. Dia kata orang tu kopeh lah, macam-macam dia kata. Cak ayam dia kata orang. Maknanya awal-awal dia menang. Jadi ketika itu penuh perkataan yang sia-sia. Itu Rasulullah mengatakan, lisanuhun, tangan mereka itu disibukkan dengan permainan. Lisan mereka itu tiada berguna. Itu jaga-jaga. Sebab itu kalau boleh kita kena ada dalam satu kelompok. Kelompok yang macam mana? Kelompok yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini seperti majlis ilmu. Majlis ilmu kan disebut dalam hadis. Dalam hadis itu ketika mana ada majlis ilmu, datang para malaikat. Malaikat turun, malaikat pun dengar majlis ilmu tadi. Lalu ditulis nama-nama orang yang hadir dalam majlis ilmu tadi. Bila ditulis yang ada dalam majlis ilmu tadi, habislah orang yang belajar, sudah sembahyang, balik ke rumah masing-masing. Maka malaikat bertemu dengan Allah. Allah yang maha mengetahui bertanya, apa yang hamba aku lakukan? Cia mukabarok.
Maka malaikat pun khabar sekian-sekian jemaah Masjid Abidin ini duduk dengan kuliah ilmu. Mereka itu belajar ilmu, yastamisu fihi ilma, dia belajar ilmu, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka baca Quran, dia dengar imam baca Quran, dia dengar ilmu-ilmu. Lalulah Allah Ta'ala tanya, dia tengok tak syurga aku? Tak tengok. Dia pernah tengok? Tak pernah tengok. Allah bertanya, hal keadaan Allah Maha mengetahui. Nak bagi tahu kepada kita, kata ulama, kalau persoalan tu datang daripada Allah, itu perkara penting. Dia tahu, dia pernah tengok tak syurga? Tidak pernah. Kalau pernah tengok syurga, guana dia akan bersungguh-sungguh ibadat. Kalau pernah tengok syurga, penuh dah masjid ni. Mananya Singgung jawatan kuasa tu dia kena buat 3 tingkat lah, 3 tingkat. Kerana sudah penuh. Sudah penuh maknanya. Dia pernah tak tengok neraka? Dia pernah tengok neraka? Tak pernah tengok neraka. Dah kalau dia tengok Allah, kalau dia tengok dia tinggal habis maksiat. Maknanya tak ada dah cakap tangan sebeh laku habis sebeh. Maknanya habis orang berzikir habis seperti kata. Quran itu terbuka sama. Mereka akan bersungguh-sungguh melakukan ibadat. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut azabmu. Dan apa yang mereka inginkan? Mereka ingin keampunanmu. Katanya Allah, wahai para malaikatku, saksikanlah. Inni ghafawtu lahum, aku ampunkan segala dosa-dosanya. Mana yang ada dalam majlis ilmu tu? Semua aku ampunkan dosanya. Kerana mereka tidak berada di dalam kelalaian. Tiba-tiba satu malaikat dia ini bagi tahu, ya Allah, saya biasa mari duk catat-catat nama, saya tengok orang tu tak aja mari pun. Ada satu orang dia datang dalam majlis ilmu itu, dia tak ada niat macam orang lain. Orang lain niat nak belajar, dia niat saja-saja je. Maka dia pun masuk, tak tahu nak pergi mana, dia pun masuk. Ataupun dia baloh dengan orang rumah dia, serabut perut dia sudah sejid. Tak kira lah. Ataupun tak kira, dia pun duduk dalam masjid. Dia itu orang yang pertama kali datang, dan dia itu bukan ahli ibadat, dia ada banyak melakukan kesalahan. Dia diampunkan dosa ke tak? Allah Ta'ala kata tidak akan rugi orang yang bersama dengan orang yang baik. Dia pun diampunkan dosa oleh Allah. Walaupun pertama kali datang. Walaupun pertama kali datang, tak kira keadaan dia, maka Allah Ta'ala ampunkan. Sebab apa? Sebab dia tidak berada di dalam orang yang lalai. Ataupun dia tidak bersama dengan orang yang lalai, dia bersama dengan orang yang ingat. Walaupun dia duduk dalam majlis ilmu tu, dia lalai. Tapi dia bersama dengan orang yang ingat, dia tertulis di kalangan orang yang ingat. Maka jaga-jaga, kita jangan duduk di kalangan orang yang lalai. Maka dikatakan bahawa dalam satu hadis yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu berjumpa dengan orang yang bermain judi ataupun bermain catur ataupun bermain dadu, ataupun tambah kan bermain dam tambah sikit lagi, maknanya apa hukum main catur? Ada ulama dalam mazhab Syafi'i meletakkan makruh. Makruh, tetapi kalau membawa kepada rosaknya sembahyang, maka hukumnya haram. Dah kalau main juga harus dia bersedekah. Gitu. Ni Imam Al-Ghazali, dia ambil hadis tu, dia kata kalau orang ajak bertaruh di situ bermain sukan, maka harus dia bersedekah. Kenapa? Apa kaitan sukan dengan bersedekah tu? Kaitannya bila kamu bersukan, sukan yang lalai kamu pada Allah, maka kamu kena tampung masa kamu lalai itu dengan sedekah, supaya sedekah dapat menampung masa kamu lalai tadi bersukan tadi. Begitu. Maka dikatakan kalau orang main judi, main catur, main dadu dan berbagai-bagai permainan yang menyerupai sesuatu yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, janganlah kamu mengucap salam kepada mereka. Jangan ucap salam. Jangan ucap salam. Jika mereka mengucapkan salam pada kamu, tidak mengapa, jangan dibalas, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan macam itu menunjukkan bahawa terlarangnya kita dengan permainan yang dilarang, menyebabkan kita lalai. Kalau nak bersukan pagi-pagi boleh. Kita bersukan pagi-pagi perlu tubuh badan kita sihat.
Kemudian dalam waktu yang sama, masa pun panjang, bolehlah kita sembahyang zuhur, sikit pun tak ganggu. Itu tak apa. Dah tujuan itu ingat, kita nak bersukan boleh. Ini setengah ulama sufi, dia tak benar permainan, kecuali permainan yang dibenarkan sahaja. Memanah, berkuda, berenang, itu tak apa. Setengah ulama sufi. Kenapa dia kata kerana permainan ini melalaikan, hanya yang dibenarkan saja je. Maka itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan sukan mana-mana tidak melanggar syariat tak apa. Mana-mana yang tidak melanggar syariat, tapi dengan niat dia apa? Niat dia untuk sihat tubuh badan, untuk ibadah kepada Allah. Maka itu tidak mengapa. Maka kita ambil pendapat yang kedua inilah. Kalau pendapat yang pertama hanya memanah sukan berkuda saja, dan juga berenang dan seumpamanya. Maka dalam keadaan macam itu, nak bersukan boleh, tetapi pastikan jangan menyebabkan kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan dalam satu hadis, mengatakan bahawa nanti di akhir zaman ada satu kelompok yang lalai kepada Allah. Lalai kepada Allah, fala tujalisunahum, kamu jangan duduk dengan mereka. Dah tak boleh duduk. Boleh kalau nak duduk untuk beri nasihat kepada dia. Tapi kalau kita duduk jadi kita lalai, maka sayugialah kita meninggalkannya, supaya hati kita tidak lalai kepada Allah. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib berjalan, maka berjalan di hadapan orang yang sedang bermain catur. Lalu dia berkata, seandainya kamu memegang bara api sampai padam, itu lebih baik daripada kamu memegang barang-barang yang sedang kamu main itu. Katanya itu. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta kamu bukan untuk bermain-main seperti ini. Itu Sayyidina Ali larang. Betul, kadang-kadang begitu main dan 2-3 papa tak sedar sampai ke petang. Maknanya dulu saya teringat masa belajar di pondok dahulu, saya pun nak pergi sembahyang Jumaat. Ingat lagi saya, peristiwa ni tak lupa dah rasa. Lagi sembahyang Jumaat. Maka sebelum sembahyang Jumaat itu, maka lihat 2 orang main dam. Maka kita pergi dulu belajar di pondok, pihak pondok tak sediakan van, maka kita jalan kaki. Jalan kaki, jauh juga perjalanannya itu. Maknanya jalan kaki, maka kita diperintah pergi awal-awal. Kalau pukul 1.30, pukul 12 sudah pergi. Pergilah jalan kaki. Maka kita tengoklah 2 orang ini. Masih lagi kita ingat 2 orang inilah. Maka balik sembahyang Jumaat, ada lagi 2 orang ni. Ada lagi 2 orang ini. Tapi ada bagusnya, tadi baju lain, lepas main Jumaat je singgah situ, main tambung pula. Maknanya baiklah, tak ada apalah, baik. Kemudian kebetulan hari Jumaat, masa kita belajar pondok sana, hari Jumaat petang tu ada pasar minggu. Maka ustaz tu dia bagi keluar nak beli apa-apa pun untuk makanan saja, beli balik aja. Kita pun pergi tengok orang yang sama main lagi. Alih balik lagi daripada sebelum zuhur, lepas pada tu lepas zuhur, lepas tu lepas asar kita kira ada lagi orang yang sama. Tekun dia, tekun. Maknanya maka ingat, janganlah kita habiskan masa begitu, rugi kita, rugi. Kerana sesungguhnya kita ini semakin hari semakin dekat. Nabi Yaqub alaihissalam, dia ada kawan dia. Siapa kawan dia? Kawan dia Maliki Maut. Nabi Yaqub, dia berkawan dengan Maliki Maut. Dia berkawan dengan Maliki Maut. Tapi Maliki Maut itu bagus, selalu pergi ziarah Nabi Yaqub. Setiap kali dia ziarah Nabi Yaqub bertanya, Azairan, adakah kamu datang ini nak sebagai penziarah? Au qabidu ruhi, ataupun kau ni datang nak cabut nyawa aku? Kata Nabi Yaqub. Kawan dengan Maliki Maut memang kena tanya gitu. Tiap kali mari depa peroh mo. Jadi dia tanya, datangnya Maliki Maut, Azairan au qabidu ruhi, mu ni nak cabut, nak ziarah sebagai penziarah ke orang yang nak cabut nyawa aku? Kata Nabi Yaqub, dah kemari ziarah je. Dia dapat mari lah.
Selang berapa lama mari pula. Mari sama maliki maut. Mari sama. Lalu dia tanya kok, setiap hari, setiap kali mari, Nabi aku ni tanya apa dah? Kawan dengan maliki maut, bimbang kok. Dia tanya. Tanya, mu mari ni nak cabut nyawa ke? Nak ziarah? Dah ziarah, jangan bimbang. Mari ziarah je. Lepas tu mari pula. Akhir sekali Nabi aku kata gini lah. Kalau mu nak cabut nyawa aku, mu jangan mari-mari cabut. Kalau mu nak cabut nyawa aku, mu datangkan 2 utusan, 2 wakil kamu. 2 ataupun 3 wakil. Datang, khabar dulu, wakil pertama. Nabi Yaakob, kira mari nak cabut nyawa mu tu. Seorang. Mana? Lepas tu mari pula. Maliki maut. Kejap lagi datang. Jadi khabar, datangkan wakil dulu. Jangan terus-terus cabut. Maliki maut kata, okey, tak apa. Aku akan khabar. Aku hantar wakil yang bimbang. Aku akan hantar 2 ataupun 3. Maka legalah Nabi Yaakob. Maka maliki maut ini ziarah sama. Kalau khabar depan pukul sama. Maka dia mari sama ziarah. Setelah itu, maka Nabi Yaakob sudah tidak tanya lagi azairun aqabiduruhi, mari ziarah ke nak cabut nyawa aku, tak ada tanya dah. Beri salam, masuk dan berusaha layan macam biasa. Gitulah setiap kali ziarah. Tiba-tiba rasa nak tanya sekali. Maka Nabi Yaakob pun tanya hari itu, lama dah tanya. Azairun aqabiduruhi, mu nak ziarah ke nak cabut nyawa aku? Dia kata hari ni aku datang nak cabut nyawamu. Biar betul. Kejut Nabi Yaakob. Ya betul. Sungguh nak cabut nyawa aku? Ya, aku datang hari nak cabut nyawamu. Kamu janji dah kat aku kan? Kamu janji dah, mudahkanlah. Kan janji dah kalau nak mari kan, jangan mari gitu, ataulah utusan dulu. 2 ataupun 3. Lah nak kata maliki maut. Kan aku atur dah. Mana tak ada apa-apa. Sekurang-kurang atau WhatsApp ke? Mananya kamu tak ada pun. Katanya maliki maut, aku dah hantar kamu. Katanya Nabi aku tak hantar. Tak ada pun, mu tak hantar pun. Aku sudah hantar 3 wakil. Jam berapa mu hantar? Yang pertama, rambutmu uban atas kepala. Maknanya itu wakil maliki maut rupanya. Yang pertama, wakilmu uban atas kepala. Nabi aku kata, ya sungguh. Ingat khabar mari orang, rupanya begitu. Dan yang kedua, tubuhmu sudah lemah, tak macam dulu. Tubuhmu sudah lemah, tak macam dulu. Kalau dulu kok, maknanya gagah. Memang begitu. Kalau umur belasan tahun, 20-an dengan umur 40-an, dah 40-an. Mana ada pemain bola 40-an? Maknanya, kalau jemputan boleh Dia panggil apa? Perlawanan persahabatan boleh Kalau wakil-wakil negara, tak ada main dah 40-an, dah. Maka tenaga kamu itu semakin lemah. Dan yang ketiga tubuh kamu itu semakin bongkok, dulu tegak. Dalam setengah mengatakan pandangan kamu dulu terang leni kabur. Maknanya. Maka dalam keadaan macam itu, sedarlah Nabi Yaakob, mari dah utusan, maka dicabutnya nyawa. Maka demikian menunjukkan kepada kita tidak boleh lagi lalai-lalai kepada Allah. Jadi masa itu kalau boleh digunakan pada jalan yang baik. Ada bermacam-macam alat permainan yang diharamkan. Ini mengenai alat-alat permainan yang diharamkan. Maka ulama mengatakan ada 3 pendapat tentang alat-alat hiburan yang dilalaikan. Alat-alat hiburan. Maka yang pertama, alat hiburan yang dibenarkan. 1. Yang kedua, alat hiburan yang dibenarkan sebahagiannya dan diharamkan sebahagiannya. Yang pertama, dibenarkan belaka. Yang kedua, dibenar sebahagian, diharam sebahagian. Pendapat yang ketiga, diharam semuanya sekali. Maka yang diharam semuanya sekali ini setengahnya ulama-ulama sufi yang berpegang dengan pendapat ini setengahnya. Ada ulama yang berpendapat mana-mana alat muzik itu tidak haram. Yang jadi haram itu bukan pada alat,
bukan pada bunyian. Lalu dia berhujah, kalau bunyian yang sedap, banyak benda yang sedap, maka burung-burung yang sedap bunyi pun haram burung tadi. Katanya, kerana bunyian itu adalah satu anugerah Allah Ta'ala. Maka bukan duduk pada bunyian, bukan duduk pada alat itu, tapi duduk cara pelaksanaan dia. Oh, alat muzik ada bunyi begitu, tetapi dalam alat muzik itu ada percampuran. Maka ini setengah pendapat mengatakan bahawa alat tidak salah, yang salah itu adalah cara orang menggunakan, majlis apa yang ada di dalam tu, lepas tu nyanyian tu bentuk seni kata apa, kalimah apa yang ada. Kalau kalimah itu memuja-muja wanita contoh, itu tidak dibenarkan. Lalu setengah pendapat, ini yang dipegang banyak. Apa dia? Satu, sebahagian daripada alat dibenarkan, dan kebanyakan daripada alat tidak dibenarkan. Maknanya, baik, apa katanya? Baik, katanya, ada bermacam-macam alat permainan yang diharamkan. Antaranya adalah alat-alat muzik seperti rebab, gendang dan seruling. Ini satu pandangan. Gendang, seruling dan seumpamanya. Dan macam mana dengan gendang? Baik, nanti dulu. Kemudian yang dimakruhkan adalah alat-alat muzik yang mengeluarkan bunyi jika diadukan. Ada alat-alat muzik kalau ada kombinasi, maknanya kalau ada pergabungan dengan dengan alat-alat yang lain, maka dikatakan bahawa ia dimakruhkan. Sementara alat-alat muzik yang dibolehkan adalah yang biasa digunakan untuk pemberitahuan. Contohnya apa? Dia kata sini, ni Imam Al-Ghazali ni kata ni, bukan saya ni. Dia kata trompet untuk beritahu. Tengok sekali untuk beritahu, bukan untuk hiburan. Maknanya. Dan yang kedua, gendang. Gendang besar. Gendang besar ni biasa untuk perang. Kemudian rebana. Rebana ni kita letak macam ke kompang-kompang yang mendapat gendang-gendang yang digunakan untuk berqasidah dan seumpamanya. Itu yang dibenarkan. Ada setengah lagi pendapat mengatakan yang berlubang dan bertali itu tidak boleh. Ini ada hadis yang mengatakan yang berlubang dan bertali itu tidak dibenarkan. Baik, maka kesimpulan yang kita ambil, kita lebih memegang kepada pendapat ada alat muzik yang dibenarkan berdasarkan kepada hadis, berdasarkan pada ulama, dan ada alat muzik yang diharamkan. Satu. Kemudian alat muzik yang dibenarkan itu juga melihat kepada penggunaan. Apa dia penggunaan? Penggunaan dia untuk memuji Nabi, maka ulama kata tidak mengapa. Penggunaan dia untuk apa dia? Memuji Allah, itu tidak mengapa. Penggunaan dia untuk memberi nasihat, ada qasidah-qasidah, seperti dia kata, dengarlah kata ulama, jangan kamu engkar, tapi lagulah, betul lagu nasyid. Begitu. Maka itu tidak jadi masalah. Maka kita berpegang seperti apa? Seperti gendang, kompang, itu tidak mengapa. Jadi satu hari Nabi SAW akad nikah, bukan maknanya bukan akad nikah, Nabi pergi majlis perkahwinan di masjid. Maka ketika mana Nabi pergi majlis perkahwinan di masjid, maka diadakan majlis perkahwinan tadi. Habis majlis perkahwinan tadi, Nabi pun beritahu. Dia kata, sungguh nikah itu sunnah aku. Nikah itu sunnah Nabi. Kalau nak banyak ikut sunnah, nikah acak kali. Banyak sunnah. Maka nikah itu sunnah aku. Sunnah aku. Maka hendaklah engkau menunjukkan kegembiraan di atas sunnah aku. Kemudian Nabi kata lagi, wadribu bidufuf, hendaklah kamu pukul akan kompang-kompang. Maka ini menjadi hujah mengatakan boleh pukul kompang. Dan majlis perkahwinan itu di mana? Majlis perkahwinan itu di dalam masjid. Maka menjadi dalil satu lagi, boleh memukul kompang dalam masjid. Kecuali ada joget, itu lain lah. Maknanya itu ada unsur-unsur lain. Tapi asas dia itu boleh, selagi mana di dalamnya itu apa isinya.
kalau isinya memuji Nabi, berqasidah dan seumpamanya, sebenarnya tidak mengapa. Sebenarnya begitu. Maka, dan ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, satu hari Nabi SAW bersama Siti Aisyah pergi tengok orang itu di dalam masjid ada bunyi-bunyian, sehingga dikatakan ada orang seperti menari di dalam tu. Ketika itu Nabi SAW melihat orang-orang Habsyi menari di dalam masjid, dan di dalamnya itu ada bunyi-bunyian. Ini ada alat-alat muzik yang dialunkan. Lalulah ketika itu Nabi SAW melihat, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha pun mahu tengok. Maka Nabi pun tunjukkan, maknanya beri tengok pada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Maka menunjukkan bahawa ia itu dibenarkan selagi mana dia tidak bercanggah dengan syariat. Macam mana macam kita kata kalau pengkak berjoget yang mendatangkan timbul fitnah, ataupun percampuran, ataupun ditambah dengan pengisian itu tidak comel lah, tidak dibenarkan. Dia tidak dibenarkan. Apatah lagi bawa kereta dalam masjid. Mananya orang bawa kereta dalam masjid, lepas tu nyanyilah lagu-lagu dan seumpamanya. Itu tidak dibenarkan. Kerana saya ada lihat dalam YouTube, saya tengok macam mana ini dalam masjid tu gitar-gitar. Astagfirullah. Jaga-jaga. Maka elakkanlah diri. Hanya setengahnya mengatakan bahawa sebaiknya kalau tidak mau menggunakan alat, itu lebih baik kalau ada orang suara sedap dengan dia punya qasidah, dia punya alunan, dia tak payah pakai alat muzik pun sedap dah. Itu tidak mengapa, itu lebih afdal. Sebab apa? Keluar daripada persisihan. Jadi nak senang macam mana? Nak senang begini. Kalau takut timbul fitnah, maka jangan berkompan dalam masjid. Nak kompan juga di tempat sendiri, senang, tak apa. Masjid piti kita buat diri hak kita, tak apa. Maknanya tak ada masalah. Tapi kalau nak juga buat di luar supaya tidak terganggu, supaya keluar daripada kekhilafan. Al-khuruju min khilafin mustahabun. Keluar daripada kekhilafan itulah yang digalakkan. Maka yang paling penting kita nak bahas pada malam ini, ingat, jangan sampai kita lalai kepada Allah. Antara sebab kelalaian itu adalah hiburan. Maka dalam suratul Jumaah diceritakan bahawa satu ketika berlaku di kota Madinah Al-Munawwarah, Nabi SAW membaca khutbah. Bayangkanlah yang baca khutbah ini Rasulullah. Orang kalau dengar khutbah Rasulullah tak ada mengantuk lah. Kalau mengantuk tak tahulah. Maknanya orang kalau dengar khutbah Nabi ini dikatakan bersemangat dengan kata-kata yang jelas, dengan keikhlasan yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang paling ikhlas pada Nabi. Kemudian dengan ilmu yang paling hebat. Maka dalam keadaan macam itu dikatakan, siapa dengar khutbah Nabi yang malas jadi rajin ibadat. Siapa dengar khutbah Nabi yang sayang infak jadi rajin, jadi pemurah. Yang dengar khutbah Nabi yang penakut jadi orang yang berani bila dengar khutbah Nabi. Macam mana khutbah Nabi, Masya Allah, hanya Allah saja yang tahu. Tapi berlaku dalam surah Jumaat menceritakan peristiwa ini berlaku di kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu berlaku di kota Madinah itu ekonomi agak meleset, maka barang-barang makanan semakin berkurangan. Jadi antara sahabat kena catu makanan. Kalau ada dah gandum 3 kilo, tak boleh pakai berhabis gitu saja, tak boleh. Maknanya makan sikit-sikit, takut esok ada kedok saja. Maknanya begitu kedudukan, makanan kurang ketika itu. Jadi sahabat-sahabat ketika itu ramai yang lapar, makan sekadar yang perlu sahaja. Begitulah, kadang-kadang kan pernah berlaku gula tak ada lah, gandum tak ada, rupanya susu tak bagus. Bila tak ada nak naik harga mahal dia lalu. Itu berzaman Nabi bukan kerana itu, kerana memang makanan itu kurang ketika itu. Lalu Nabi SAW membaca khutbah.
Nabi membaca khutbah. Ketika mana Nabi membaca khutbah, tiba-tiba datang hiburan dan perniagaan. Allah Ta'ala rakam dalam surah Jumaat, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Ketika mana Nabi membaca khutbah ketika itu, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan, tiba-tiba diperlihatkan kepada mereka itu perniagaan dan alat-alat hiburan. Perniagaan dan hiburan. Rupa-rupanya perniagaan dan hiburan tidak dapat dipisahkan, bagaikan lagu dan irama. Tak dapat dipisah. Mana-mana ada perniagaan, ada je lagu. Maknanya bagaikan au dengan tebing, bagaikan pisau dengan ayam kena sembelih. Maka dalam keadaan macam itu, perniagaan dan hiburan diperlihatkan. Maknanya dia dengar. Dan masa itu hari Jumaat. Hari Jumaat duduk mana sahabat? Duduk dalam masjid. Dah ketika itu Nabi buat apa? Nabi khutbah. Ketika itu dia mari mikir, Allah, makanan siapa dah? Dia dapat tahu makanan siapa dah. Dia pun mari mikir, kalau aku dok tubik ambil makanan, laporlah keluarga aku. Nak tak apalah. Dia keluar tak marah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi keluar pergi bahan gandum tu. Sebab tu kata tijaratan aw lahwanin faddu, lahwanin faddu. Lam faddu bahasa Terengganu gi hungga. Dia pergi hungga kepada perniagaan tadi. Dia tinggal Nabi seorang demi seorang. Nabi melihat bagaimana sahabat keluar daripada masjid. Ketika itu Nabi membaca khutbah. Kenapa? Kerana lapar. Kerana fikir dia, fikir anak dia. Bila ada sahabat keluar, sahabat orang mikir, dah kalau aku tak keluar, dah aku pula, anak aku lapar, pergi juga ya. Maka keluar. Tinggal beberapa orang saja. Wa tarakuka qa'ima. Dia tinggalkan engkau wahai Muhammad dalam keadaan kau berdiri membaca khutbah. Ketika itu, maka ada beberapa sahabat saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa Rasulullah memberitahu, wahai sahabatku yang ada, kalau yang ada ni keluar daripada masjid, Allah Ta'ala turun bala serta-merta. Nasib baik ada sahabat-sahabat yang ada ni. Hak duduk masjid tak ramai, hak luar tu ramai. Tapi hak luar tu selamat kerana orang dalam masjid. Nabi kata kerana mu semua ni, kalau tak ada mu semua ni, mu keluar juga, maka Allah Ta'ala turunkan bala serta-merta. Lalu dalam keadaan itu, Allah mengatakan, "Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah." Wahai Muhammad, tolong khabar kepada mereka yang keluar tadi. Katakan kepada mereka, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih utama daripada apa yang mereka kejar. Wallahu khairur razikin. Allah Ta'ala lah yang sebaik memberi rezeki. Bermakna sejarah telah membuktikan hiburan itu telah menarik sahabat untuk keluar daripada masjid. Dalam surah Jumaat, Masya Allah, hiburan ini satu kelalaian. Lalu Imam Al-Ghazali menetapkan jaga-jaga dalam bab kelalaian, antara yang menyebabkan kamu lalai adalah hiburan. Bila saja lalai saja, akhir sekali menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu disuruh kepada kita banyakkan ingat Allah. Macam mana kita nak selamatkan kita ini? Dengan cara banyak duduk majlis ilmu. Caranya macam mana? Mari pula minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.